Selamat sejahtera kepada Miss Kohilam. Saya sebagai wakil kumpulan akan membentangkan sistem kasta masyarakat India. Sistem kasta merupakan sebuah organisasi masyarakat yang unik bagi tamadun India. India adalah antara 4 tamadun kuno di dunia. Dalam populasi India, 82% adalah Hindu, dibahagikan kepada kumpulan sosial pada tahap yang berbeza dan mempunyai sejarah lebih dari 3,000 tahun. Mulai tempoh sejak awal masyarakat primitif. Pembahagian kelas sosial yang mempunyai hierarki, masyarakat India hidup berasaskan dengan kumpulan yang ditetapkan. Oleh itu, terdapat banyak penindasan yang dapat dilihat dalam masyarakat ini. Penindasan berlaku mempunyai beberapa faktor. Salah satu adalah perbezaan warna kulit. Ianya bermula dengan kelahiran orang Aryan. Sistem ini tertutup di mana kehidupan seseorang dan kehidupan sosialnya ditentukan sejak kelahiran seseorang itu. Kemudian, dalam proses perbezaan kelas dan membentukkan sistem hamba, pembahagian kerja primitif sosial menjadi hierarki dan tetap, dan secara beransur-ansur membentuk sistem kasta yang ketat. Sistem kasta di India membahagikan manusia kepada 4 tahap yang berbeza, iaitu Brahmin, Kshatriya, Vaishya, dan Sudra. Ini adalah 4 lapisan dalam sistem kasta. Pertama sekali, saya akan menentangkan tentang Brahmin. Brahmin, orang yang berada di hierarki yang tertinggi, diberi tanggungjawab untuk menjadi ahli falsafah serta ahli agama. Selain itu, dia memegang kekuatan yang paling besar dalam masyarakat Hindu dan memiliki status tinggi dalam masyarakat Hindu dan dianggap pintar dan pempengaruh. Brahmin adalah imam atau dikenali sebagai pemimpin spiritual dan intelektual masyarakat dan terlibat dalam pelbagai pekerjaan. Dalam masyarakat ini, perkahwinan cenderung selalu diatur oleh ibu bapa dan monogami dijangka. Janda tidak dibenarkan berkahwin semula sedangkan janda dibenarkan. Brahmin sebagai orang yang peribadi yang murni dan berwawasan, berhikmat dan kepercayaan. Kshatriya, hierarki yang kedua. Nama kasta ini bermaksud kuasa. Mereka dipanggil Kshatriya yang bermaksud pelindung kepada orang awam. Kshatriya mempunyai beberapa ciri-ciri seperti memiliki keberanian, bercita-cita tinggi dan suka bergaduh, mempunyai bakat sebagai pentadbir dan enggan kemahiran untuk memperjuangkan masalah-masalah manusia. Tanggungjawab bagi Kshatriya adalah menjaga keselamatan dan keamanan, belajar dan memikul senjata untuk mempertahankan negara dan rakyat, memimpin masyarakat, memainkan peranan sebagai raja, pahlawan atau panglima. Vaishyas, golongan yang ketiga. Mereka dikenali sebagai orang awam, berasal dari para buruh dan berwarna kuning. Cara hidup mereka menuntut raja, berkorban dan bersedekah. Mereka sangat kuat dalam segi ekonomi kerana mempunyai hubungan rapat dengan perdagangan. Mereka akan mementingkan pendidikan artisan dan teknikal untuk memfokuskan pada pendidikan agama kerana mereka ingin dilahirkan 2 kali dan mencapai kelahiran semula rohani. Tanggungjawab mereka adalah mentadbir keamanan masyarakat melalui aktiviti seharian seperti perdagangan, peternakan dan kegiatan ekonomi. Selain itu, mereka akan membantu pembinaan kemudahan awam seperti hospital dan kuil. Sudra adalah kelompok rasmi terakhir dalam sistem kasta. Golongan ini datang mereka yang lahir sebagai sudras atau kasta atas yang dihukum dan dipanggil paria di Malaysia. Mereka sangat miskin, diketepikan dan sering dihina. Mereka kurang mendapat perhatian dan peluang dan tidak dapat sebarang keistimewaan. Mereka diberikan tanggungjawab melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa dan menjalankan kerja-kerja perburuhan seperti membina terusan, menjaga kebersihan bandar dan sebagainya. Kemampuan golongan sudra mempunyai kemenangan parti kongres, meningkatkan peluang pekerjaan, diberikan beasiswa dan diutamakan dalam pilihan kemasukan pusat pengajian dan diberi markah kelayakan yang rendah daripada golongan Brahmin. Semasa pentadbiran British di Pulau Pinang,
Buruh India dipengaruhi oleh sistem kasta menjadikan buruh India dibahagikan kepada beberapa kategori. Terdapat pelbagai pihak yang ingin menyatukan dan menjaga kebaikan kaum India di bawah satu parti seperti Malaysian Indian Congress (MIC). Namun begitu, amalan kasta masih diamalkan di Malaysia. Antaranya termasuklah amalan yang masih berlaku di Malaysia ialah diskriminasi terhadap kasta rendah dalam mendapatkan pekerjaan pangkat dan kedudukan dalam institusi masyarakat, halangan perkahwinan sekiranya diketahui pasangannya dari kasta lain. Sistem kasta masih wujud dalam moden India, tetapi dalam tahap yang rendah. Namun begitu, sistem kasta terus diedarkan kerana dunia semakin maju. Sistem ini dianggap sebagai penindasan terhadap golongan yang rendah tanpa belas kasihan. Sekian, terima kasih.